beliau sangat membenci ilmu kalam. Di antara ramai ulama-ulama ni yang sebut kebencian terhadap ilmu kalam, Imam Syafi'i paling jelas. Apa maksud ilmu kalam yang dia benci? Ilmu kalam bukan logik, bukan sekadar logik. Tapi apa yang dia benci? Yang dia benci adalah orang yang menggunakan soalan-soalan minda untuk membantah akidah Islam. Itu paling dibenci oleh Imam Syafi'i. Dan antara satu yang penting tentang Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sangat membenci ilmu kalam. Di antara ramai ulama-ulama ni yang sebut kebencian terhadap ilmu kalam, Imam Syafi'i paling jelas. Apa maksud ilmu kalam yang dia benci? Ilmu kalam bukan logik, bukan sekadar logik. Kalau simple logik yang semua orang faham, simple logik yang semua orang faham, ni ada ayat, maksudnya mesti ada orang main letak ayat kat sini, itu bukan ilmu kalam, itu simple logik. Semua orang terima, tak ada masalah. Tapi apa yang dia benci? Yang dia benci adalah orang yang menggunakan soalan-soalan minda untuk membantah akidah Islam. Itu paling dibenci oleh Imam Syafi'i. Dan perkataan dia membenci ilmu kalam sangat banyak. Antara Imam Syafi'i kata, la an yalqiyallaha al-'abdu bi kulli dhanbin illa syirk khairul min an yalqahu bi syai'in min al-ahwa. Seseorang yang pergi jumpa dengan Allah Ta'ala dengan semua kecuali syirik, lebih baik daripada dia pergi jumpa dengan Allah Ta'ala dengan membawa hawa nafsu ini. Iaitu ilmu kalam. Law 'alima an-nas ma fil kalam min al-ahwa la farru minhu kama yafirruna min al-asad. Kalau manusia tahu apa yang berada dalam ilmu kalam daripada hawa nafsu, mereka akan tinggalkan ilmu kalam sebagaimana mereka berlari daripada singa. Kata Imam Syafi'i. Sebab masa dia, ada satu orang nama dia Hafs al-Farq. Hafs al-Farq ni orang yang disuka ilmu kalam. Apa kerja ilmu kalam? Ni cara ilmu kalam nak cerita. Ini yang buat Imam Syafi'i benci. Allah Subhanahu wa taala kata Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Orang awam bila kita dengar, kita kata Al-Quran kalamullah. Al-Quran sebut wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar bicara. Semua orang yang baca Al-Quran, apa yang mereka faham? Allah berbicara dengan Musa. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah nak sesuatu, Allah kata kun, jadi, maka jadilah benda tu. Apa yang kita faham? Allah kata kun, jadilah. Ini orang biasa punya otak. Ilmu kalam punya otak macam mana? Hafs al-Farq dia buat macam ni. Satu orang nama dia Hafs al-Farq zaman tu, Jahmiyah. Ketua lah, ideologi Jahmiyah. Dia akan tanya kepada orang, hang percaya tak Al-Quran kalamullah? Orang kata ya, kami percaya. Tapi Al-Quran kan terbina daripada ayat. Betul? Bina daripada ayat. Ayat kan ada bahasa. Betul? Ada bahasa. Bahasa kan manusia yang cipta. Orang dah, betul juga. Okey, manusia cipta bahasa. Al-Quran, ayat-ayat ni kan dia daripada huruf yang bercantum. Betul? Huruf bercantum. Asalnya huruf kan tak bercantum, lepas tu bercantum. Jadi mesti ada momen huruf tu bercantum. Bila huruf tu bercantum? Kalau huruf tu bercantum, ada momen yang huruf tu bercantum, artinya dia benda baru yang dulu tak ada, kemudian jadi ada. Kalau benda baru, yang dulu tak ada, kemudian jadi ada, itu bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk yang baru. Dia buat idea macam tu. Dia pusing-pusing kepala otak orang. Mana boleh Allah kata kun? Allah kan qadim. Kun terdiri daripada kaf dengan nun. Kaf dengan nun tak wujud melainkan apabila dicipta. Huruf tu dicipta. Dan kaf dengan nun, huruf yang berbeza. Mesti ada momen yang dia bercantum menjadi kun. Imam Syafi'i kata, hang kapiang. Imam Syafi'i kata, idea ni hang kafir. Kita suka kalam. Bahkan ada banyak keadaan, Al-Muzani dan sebagainya, bila dia berjumpa Imam Syafi'i, dia tanya soalan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i marah dia. Al-Muzani pernah satu ketika, dia kata, aku ada persoalan tentang akidah. Yang mana aku tahu, satu orang boleh jawab ni, hang seorang lah yang boleh jawab soalan ni. Kalam tentang akidah. Imam Syafi'i kata, jangan tanya soalan tu. Hang tahu di mana hang berada? Muzani kata, aku tak tahu. Inilah tempat yang last kali Fir'aun berdiri sebelum Fir'aun dihancurkan. Tanya tentang soalan ni. Berapa banyak bintang hang tahu tak? Tak tahu.
Sebab itu pasal nak ambil tahu pasal Tuhan. Apa sahaja yang Allah ceritakan tentang sifat Allah, terima itu. Jadi ini antara satu perkara yang dipegang oleh Imam Syafi'i, dia membenci kalam. Kata Imam Syafi'i, sekali sahaja aku berdebat dengan Hafs, sekali je dia debat, lepas tu aku bertaubat kepada Allah Ta'ala. Aku takut perkataan kalam yang keluar daripada lidah aku tu perkataan kufur. Dia berhentikan debat. Sebahagian riwayat Imam Syafi'i kata, aku nak menulis kesesatan ahli kalam, tapi aku tak tulis sebab aku tak mau sebut idea dia pun. Dia tak mau masuk dalam rantaian logik ahli kalam. Ini sangat bermasalah. Ada part yang Imam Syafi'i kata, kalau seorang imam mujtahid salah, orang akan kata akhta'a. Orang akan kata dia telah tersilap di situ. Tapi kalau kamu masuk ke dalam kalam, kamu buat salah dalam kalam, orang akan kata hadza zindiq. Orang ni zindiq. Tinggalkan kalam, kata Imam Syafi'i. Kalam ni artinya akidah bukan dibina di atas logik. Logik ni bukan simple logik. Allah tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan. Itu simple logik. Tapi logik ni logik yang macam tadi tu. Dia pusing-pusing persoalan kalam. Apabila Allah Ta'ala kata Allah tinggi di atas arash, para salaf kata Allah tinggi di atas arash. Ahli kalam dia persoalkan, mana boleh? Kalau tinggi, kalau duduk kat US tinggi, Jepun mestilah bawah. Dia kan berbeza. Dia pun fikir macam tu. Tak boleh kot. Akhirnya ahli kalam kata Allah mesti ada di mana-mana. Mu'tazilah kata Allah mesti ada di mana-mana. Ini semua persoalan-persoalan yang mereka timbulkan. Apa sahaja berkaitan dengan sifat Allah, dia bermain gitu, pusing gitu. Allah tak boleh buat perbuatan. Dia kata kalau Allah buat sesuatu, artinya ada satu yang berubah pada zat Allah. Allah tak boleh melihat. Kalau boleh melihat, maksudnya Allah buat sesuatu yang baru. Dulu tak buat, ni baru buat. Tak boleh. Allah tak boleh mendengar. Kalau Allah dengar, artinya ada sesuatu yang baru berlaku pada zat Allah. Imam Syafi'i kata, siapa yang fikir macam ni, semua kafir. Bukan untuk difikir. Apabila Al-Quran ceritakan tentang sifat Allah, itu untuk diimani dan dipegang. Bukan untuk difikir. Bukan untuk difikir caranya, macam mana dia berlaku. Kemudian, di sisi Al-Imam Syafi'i, sumber hukum Imam Syafi'i ni, katanya, Al-Aslul Quran wa Sunnah wa Qiyas alaihima. Al-Quran dan Sunnah, dan juga bandingkan hukum dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga mengikut ijma'. Ini kata Imam Syafi'i. Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan juga mengikut ijma'. Hadis nak ikut macam mana? Kata Imam Syafi'i, wal hadis, disebutkan, dalam sebahagian riwayat disebutkan hadis diikut berdasarkan fama ashbaha zahiruhu. Wa idza ihtumila al-hadis ma'ani fama ashbaha zahiruhu. Kalau hadis tu ada banyak maksud, Imam Syafi'i kata ikut apa yang zahir, difahami daripada ayat tu, ikut apa yang zahir. Zahir ni maksud dia apa? Orang yang hidup dalam budaya tu, cara mereka bersembang macam tu, itulah yang difahami. Apa yang mereka fahami, zaman tu, cara mereka faham, itulah yang zahir. Dia zahir ni bukan literal sebiji-sebiji ikut perkataan tu, tapi pada zaman tu bagaimana orang memahami, itulah zahir. Kata Imam Syafi'i, begitulah cara memahami hadis.